Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel bin Muhammad Naim. Nombor matrix 061500. Baiklah, saya akan membentangkan tajuk Al-Kharaziyah. Al-Kharaziyah. Kharaziyah ini merupakan pengikut Abi Sa'id Al-Kharaz, yang mana Abi Sa'id ini mempunyai beberapa kitab yang bernilai dalam bidang tasawuf. Beliau merupakan seorang yang berpengaruh dalam bidang kesufian pada zaman beliau. Perlu kita ketahui, Abu Sa'id ini antara orang yang pertama mula-mula mewawarkan berkaitan dengan Al-Baqa dan Al-Fana. Jadi maksudnya beliaulah orang yang membincangkan berkaitan bab Baqa dan Fana secara lebih terperinci. Seterusnya kita pergi pada pengarang kitab musannif. Kata musannif, tujuan utama beliau adalah untuk memperbetulkan kesilapan dalam memahami makna fana dan baqa. Pengarang juga menjelaskan jika hilang fana, iaitu sifat basyariah, maka seseorang itu merasakan redha Allah di sisinya. Jadi pengarang akan menjelaskan makna sebenar mengenai makna fana dan baqa. Seterusnya, sebelum kita pergi yang lebih jelas lagi, mari kita lihat dahulu dua dalil yang berkaitan dengan baqa dan fana. Dalil baqa iaitu ma 'indakum yanfidu wa ma 'indallahi baq wa la najziyanna lillazina sabaru ajruhum bi ihsani ma kanu ya'lamun. Maksudnya, sebenarnya apa yang ada pada kamu akan habis dan hilang, lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah tetap kekal. Dan sesungguhnya kami membalas orang-orang yang sabar dengan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Dalil fana, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Maksudnya, segala yang ada di muka bumi itu akan binasa dan akan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Berikut merupakan dalil-dalil yang berkaitan dengan baqa dan fana. Seterusnya kita pergi pada ahli zahir. Ahli zahir ia merujuk kepada orang yang mempelajari ilmu zahir sahaja, yang mana tidak mempelajari disiplin ilmu tasawuf. Mereka juga keliru dalam memahami makna atau istilah yang ada dalam fana dan baqa. Mereka memberi tanggapan yang negatif kepada ahli-ahli tasawuf. Jadi ahli zahir ini tidaklah betul-betul memahami disiplin ilmu tasawuf dan hanya mempunyai tanggapan yang tidak benar mengenai tasawuf. Seterusnya, kita pergi kepada pengertian fana dan baqa menurut fahaman secara literal dari aspek ilmu, teori dan bahasa. Yang pertama, baqa yang bermula dan berakhir dalam keadaan fana, iaitu kekalnya sesuatu perkara itu pada permulaan dalam keadaan tiada, dan kekalnya sesuatu itu pada akhirnya dalam keadaan tiada. Yang kedua, baqa yang sudah wujud dan tidak akan pernah fana, iaitu kekalnya sesuatu perkara itu pada permulaan dalam keadaan tiada, walau bagaimanapun ia tidak binasa sampai bila-bila. Yang ketiga, baqa yang sedia ada dan sentiasa ada zat dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kekal dan sedianya Allah sentiasa zat dan sifatnya sampai bila-bila. Seterusnya kita pergi pada pengertian fana dari aspek literal, makna dan teori. Fana dari segi teori, itu kamu tahu dunia akan binasa. Bukanlah dimasukkan dunia ini dengan seluruh alam, tapi boleh dapat ambil iktibar sebagai contoh diri kita sendiri. Hari ini hidup, esok meninggal dunia. Seterusnya kita pergi kepada fahaman secara tasawuf, iaitu dari segi aspek hal, keadaan, sifat dan penghayatan. Iaitu yang pertama, sifat jahil hilang dari diri seseorang, fana, maka lahir pula
sifat pengetahuan, baqa. Maksudnya ketika seseorang taat pada perintah Allah, baqa, maka hilang maksiat ada dirinya, iaitu fana. Seterusnya kita pergi kepada pengertian fana dan baqa menurut ahli sufi. Terdapat perbincangan, iaitu hanya mereka yang talib atau salik, iaitu ahli wilayah kewalian, di mana tahap penghayatan tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang pertama, mereka telah mencapai penghayatan yang tertinggi, iaitu bebas dari maqam-maqam dan latihan-latihan, ikhlas kecintaannya kepada Allah SWT. Yang kedua, mereka melakukan ibadat dengan ikhlas, tidak terpaksa, iaitu ibadat yang mereka lakukan bukanlah kerana terpaksa dan sememangnya dari keikhlasan diri. Yang ketiga, mereka boleh capai ke tahap sir, iaitu lubuk hati, yang mana yang menyimpan segala rahsia dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, mereka telah sampai kepada penghujungnya, iaitu penghujung kerohanian. Yang kelima, mereka bersungguh-sungguh mencari keredaan Allah SWT, yakni tidak berputus asa mencari keredaan Allah SWT. Yang keenam, hilangnya sifat mazmumah dan kekal sifat mahmudah, yang mana ia selari dengan Allah SWT, yakni mempunyai sifat-sifat yang baik. Kesimpulannya, fana dalam sesuatu perkara itu tidak boleh dianggap benar kecuali sekiranya kita dapat meneliti kerosakan yang berlaku sesuatu perkara itu. Kesalahan dalam pemahaman fana dan baqa. Fana ini bukanlah bermaksud pemahaman fana yang fizikal dan zahir sahaja. Sebagai contohnya, kita tak nampak sesuatu itu, benda itu ada tapi kita tak nampak dan mengatakan itu adalah fana. Itulah yang merupakan sesuatu yang salah. Yang kedua, memahami fana itu sesuatu yang hilang dari zat. Yang ketiga, merasakan kekal bersama sifat Allah. Yang ketiga, berkaitan dengan perasaan kasih atau benci. Sebagai contoh, aku sayang kepada seorang itu, dan baqa bersama dengan itu tidak menepati takrifan baqa sebenarnya. Terdapat satu kumpulan yang memberikan maksud fana kepada maksud yang zahir. Contohnya, hilang zat seseorang daripada pandangan beliau dan mereka mengatakan bahawa itu adalah fana. Sebagai contoh, kekal pula kita kekal sama dengan Allah Ta'ala. Hakikat itu tidak boleh jadikan hujah dan tidak boleh masuk dalam fana dan baqa yang sebenar. Sebagai kesimpulan, dapat disimpulkan bahawa qadim tidak boleh bercampur dengan hadis. Maksudnya kita mengatakan kita ni baqa, menakrifkan baqa itu sebagaimana apa yang baqanya Allah SWT. Maksudnya kita ni kekal daripada awal, dari kita lahir tanpa ada pencipta, kita kekal sehingga akhir. Jadi kita tak boleh, kerana apabila kita mencampurkan qadim dan hadis, seolah kita ambil sifat daripada sifat Allah SWT. Baqa dan fana ini adalah sifat kita, iaitu segala sifat-sifat kita sama sahaja, sama ada fana atau baqa, kerana dia adalah makhluk. Fana dan baqa ini makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Apabila kita mengatakan fana dan baqa ini makhluk, maka ia termasuk dalam bab hadis. Baqa dan fana harus tidak dikaitkan antara satu sama lain. Apakah maksudnya? Maksudnya baqa dan fana ini boleh kita asingkan dalam satu sifat ini. Contohnya, kita nak mengatakan baqa sahaja tanpa dikaitkan dengan fana. Itu sahaja daripada saya. Saya harap pembentangan ini jelas dan dapat difahami. Sekian, terima kasih.